Alhamdulillah, nasta'inu astaghfirullah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang hormat pengurusi YKA Yayasan Kebahagiaan Akibia Datuk Brigadier Sulaiman, yang berbahagia Profesor Madya Datuk Asri Zainal Abidin, beserta semua jemaah anggota Al-Qaim, ahli lembaga pengarah Atibian, semua jatuh kuasa surau yang ada, sekalian jemaah hadirin hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami sini bersyukurlah kepada Allah SWT, kepada rombongan Al-Qaim yang telah selamat sampai ke sini. Dan kesudian Al-Qaim ini datang memilih destinasi ke tempat kami lah. Sebenarnya kita dengan Dr. Asri ini dah lama lah. Yayasan Kebajikan Aktibian pun dah lama. Kita dah kenal dia sejak tahun 2005 lagi, sebelum dia menjadi mufti lagi. Jadi jemaah di Kuantan ni memang merindui dia, beliau, sebab keadaan suasana mungkin tak dapat, mungkin kesibukan beliau dan suasana mungkin tak mengizinkan. Tapi Alhamdulillah, hari ini beliau datang dengan rombongan yang cukup besar. Konvoinya datang kemari. Dari kita di sini amat mengalu-alukan, dan selamat datang kepada semua sekali yang hadir dengan rombongan. Dan kami difahamkan ini adalah rombongan lembaga ilmu daripada Al-Qaim. Jadi di Al-Qaim pun kita pun setiap tahun memang bersama Al-Qaim dalam Convention Sunnah semenjak tahun yang saya sebutkan tadi itu. Dan tiap-tiap tahun memang tidak ada kita ketinggalan bersama dengan Al-Qaim. Jadi kita di sini memang mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan sekolah. Jadi kita pada hari ini ada majlis ringkas saja. Kita bersantai, cuma transit saja. Tuan-tuan boleh betul-betul nak berujuk pun boleh. Jadi kita tak ada benda-benda yang resmi, sebab ni kita kira keluarga, kan? Keluarga datang di sini, jadi tak ada masalah. Jadi untuk petang ni, saya just tahu majlis kita pada ini insyaAllah kita dapatkan kita punya pengurusi Datuk Brigadier Sulaiman memberi sedikit kata-kata aluan, dan kita akan memberi ruang pada Dr. Asri untuk memberi ucapan nasihat dan mungkin menerangkan objektif kepada kami semua tentang program Gembara Ilmu ini. Dan kita ada juga sedikit tazkirah daripada Ustaz Khairul Anwar. Jadi kita kita pun tak nak melengah-lengahkan masa gitu, seperti ini sudah 2:45 dah. Mungkin sebelum kita menutup majlis ini, kita ada sedikit cenderhati, mata untuk kita beri kepada Kompol Al-Qaim. Dan mungkin sebelum masuk kita ada sesi fotografi, sesi ringkas saja, dan kita boleh sama-sama menjamu selera untuk makanan petang. Makanan Pantai Timur adalah kopok leko, ada semua adalah sarta dan sebagainya. InsyaAllah untuk tidak melengahkan masa, saya dengan ini mempersilakan Datuk Brigadier Sulaiman untuk memberi kata-kata doa. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Saudara Nasir selaku pengacara majlis, dan juga merangkap setiausaha ahli lembaga pengarah Yayasan Kebajikan Aktibian,
Yang saya hormati Datuk Profesor Mandia dan Dr. Zainal Abidin Asri Zainal Abidin selaku Ketua Rombongan dan Penasihat Yayasan Institut Al-Qayyim, semua ahli-ahli rombongan. Saya tak bermesra lagi dengan tuan-tuan sekalian, jadi saya ke semua ahli rombongan yang bersama-sama dengan Dr. Asri, saya selaku pengurusi Yayasan Pendidikan Al-Tibian ucapkan selamat datang ke tempat kami di Kuantan ini. Dan saya sungguh teruja lah, sungguh suka sekali dah tuan-tuan datang ni kemari. Dan bagi saya memang saya salute lah dia orang datang jauh daripada Pulau Pinang, daripada Kuala Lumpur, daripada Seluruh Malaysia datang dengan bermotosikal dan berkereta. Kalau saya ni rasa tak layak dah umur dah menjelang 70 tahun, saya dah rasanya tak dapat lagi nak bersama dengan yang muda-muda macam ni. Bagaimanapun ini ialah tempat kita. Saya series buat lagi. Daripada 3 series. Ya. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya tidak nak bercakap banyak kerana banyak lagi program yang akan lalui. Tuan-tuan lepas ini agaknya dah masa habis selesai di Tanjung Lumpur ni, Surau Ubudiyah ni, mungkin dalam masa 45 minit atau 1 jam ke Bukit Besi di Terengganu. Lepas itu 2 jam. Mungkin lebih lama lagi. Jadi tentulah lebih banyak jauh lagi perjalanan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di Kuantan ni Yayasan Pendidikan Al-Tibian ini ada, untuk makluman semua, lebih kurang untuk keluarganya 200 ketua keluarga. Jadi kalau kali ibu dan anak, kali 5 itu 5 kali 2 10 ialah dalam 1000 lah. Itulah dia ahli-ahli Al-Tibian yang merangkumi semua di Kuantan ni. Dan kami mengadakan aktiviti mingguan harian belajar agama, juga mengadakan aktiviti kebajikan. Bila tiba masa misalnya di waktu hari raya, kita akan mengadakan sumbangan kepada fakir miskin, dan juga di hari raya haji kita mengadakan korban. Dari tahun lepas, tahun baru ini kita mengadakan 10 ekor di sini, di surau ini. Dalam hal pengajaran agama ini, kita ada beberapa tempat, tuan-tuan dan puan. Di surau ini sendiri kita ada pengajaran agama, dan juga di beberapa tempat yang lain, iaitu di Sungai Karang Darat, di Kubang Buaya, di Medan Tok Sira, di rumah Datuk Zulkifli. Datuk Zulkifli ialah timbalan pengurusi, dan beliau sebenarnya tak hadir pada hari ini, dan beliau menyampaikan salam kepada tuan-tuan puan sekalian. Beliau berada di luar negara, di Morocco. Jadi jauh, sebab itulah dalam program yang telah diaturkan dahulu. Dan juga kita ada pelajar agama di Dewan Belia di Besrah, Dewan Delima di Besrah. Itulah dia tempat-tempat yang kita mengadakan pelajaran agama tiap-tiap hari Rabu malam, hari Selasa, hari Ahad malam, dan hari lain saya pun Khamis malam. Dan di antara buku-buku yang kita belajar di beberapa tempat misalnya ialah Kitab Fathul Majid, Kitab Riyadhus Salihin, Kitab Fathul Bari, Manhaj Akidah Imam Syafi'i, Kitab Bulughul Maram, Kitab Sahih Muslim, Mukhtasar Sahih Muslim, dan baru dah lama dah kita sudah tamat ialah buku Kiamat Sudah Dekat. Itu semua. Jadi itulah kita masih belajar sekarang ni di surau ini. Yang khusus ialah Sahih Muslim dan Bulughul Maram, dan juga Akidah Imam Syafi'i. Jadi itulah maklumat kepada rakan-rakan sekalian yang datang daripada jauh. Aktiviti kita di Yayasan Pendidikan Al-Tibian, iaitu kita belajar mengambil pelajaran agama daripada mereka-mereka yang pakar dalam bidang-bidang masing-masing. Dan itulah sebenarnya saudara saya Nasir telah mengatakan tadi, tuan-tuan
puan-puan, agak ada yang jauh di sini tempat kita. Surau kita ni ialah wakaf daripada yang salah satu jemaah terbiari, iaitu Saudara Rusli. Dan juga kita mendapat juga bantuan daripada orang ramai, daripada jemaah-jemaah untuk mendirikan surau ini. Tuan-tuan, dan surau ini kecil, dan kita adakan kalau ramai, kita adakan pelajaran agama itu melempah bilik itu tempat belajarnya, dan kalau ramai melempah di tempat kita solat ini. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya mengakhirilah ucapan saya ini, yang sekali lagi ucap selamat datang, kekuatan, dan bila ada masa lagi eloklah datang lagi, kita akan menyambut tuan-tuan perempuan seadanya. Cuma satu tadi yang saya dengar cerita, tuan-tuan ni tak turun di tol Kuantan, pergi ke Jabur, pusing balik pulang kemari. Saya apa sebab macam tu saya pun tak faham lah. Tak apalah kenapa, tak ada apa, tuan-tuan tak selamat, dan mengikut masa tiba di rumah zaman yang besar pun mengikut masa, dan di sini pun mengikut masa. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Hormat Datuk Abdul Ghani. Seterusnya kita rasa kita terus menjemput apa ni Dr. Asri terus untuk memberi nasihat ke, penerangan ke dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kasih kursi surah kasih Datuk Abdul Ghani dengan kuasa pimpinan sahabat-sahabat sekalian. Hakikat kita ni kita tak address lah, bukan okey lah, kawan dan semua. Saya tahu waktu yang sebegini alangkah indahnya juga mata dipejamkan. Terima kasih banyak. Kita masuk ke Pahang, tadi makan, saya tengok kalau pun tadi ada makan, alhamdulillah. Saya rasa orang Bungan tidak akan mati kelaparan. InsyaAllah mati kenyang tidak juga lah. InsyaAllah satu hari nanti Datuk Abdul Ghani juga boleh ikut juga. Dia sebenarnya kereta 7 series ni dia bagus, tapi cuma dia manja sikit. Kita berjalan, kita ada siri tazkirah insyaAllah daripada Fadil Sama Khairat Anwar. Sama Khairat Anwar ni rombongan kita, ustaz kita, sekarang sedang menyiapkan PhD, dan lagi 2-3 hari insyaAllah akan siap. Ada lagi semangat tau. Dan beliau penulis buku dan seorang ilmuwan, dan akan turut dalam majlis kita yang berkongsi. Kita juga ada Al-Fadhil Mahmud dan Ustaz Ijabah yang bersama kita, pada Ustaz Abdul Razak dan lain-lain. Kita berjalan, tadi kita dah sebut, dalam perjalanan ni kami ni sebenarnya ni untuk orang-orang di sini. Kami ni tadi dah sebut, kami ni berjalan buat ini sebahagian besar ni tak berapa kenal lagi ni. Kita iklan ni zaman generasi Y, generasi teknologi baru yang telah mencetuskan Arab Spring. Generasi Facebook, yang mana kita ni pakai iklan kat Facebook, iklan kat web, kemudian semua berkumpul di situ dengan kereta masing-masing dan peraturan-peraturan yang dimaklumkan oleh pihak penganjur. Ini non-profit program, tak ada buat betul, kena tambah duit lagi ada. Jadi alhamdulillah, di samping penganjur kita semua berusaha cari nak tambah tu, yang bagi ini seorang RM10. Terima kasih banyak. Tapi alhamdulillah rezeki Allah mari ke negeri ini, dengan kalau kita nak buat makanan macam tengah hari tadi ni, rasanya habislah RM40 tadi, habislah. Alhamdulillah Allah. Ini datang ketibian bagi lagi. Alhamdulillah. Kita ingin berkenalan antara satu sama lain.
Kita ingin membanyakkan di kalangan kita sahabat-sahabat yang kita kasih dia kerana Allah. Kita mengenali dia kerana sama-sama ingin melakukan sesuatu kebaikan. Pasal kita tahu pada hari kiamat kelak semua orang akan lari. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari akhirat kelak semua orang akan lari daripada saudaranya, daripada mak ayahnya, daripada isteri, suami, dan lagi juga daripada teman yang dia kasih. Tapi orang yang tak lari, orang yang akan cari, kita akan cari orang yang kita kasih kerana Allah. 7 golongan kita ringkas 7 golongan yang Allah jamin lindung di hari akhirat ialah 2 orang yang kasih mengasihi kerana Allah. Tak ada kepentingan, tak bagi projek, tak bagi apa, tapi kita suka dia kerana dia sama-sama dengan kita cuba mencari redha Allah. Dia sama-sama dengan kita, dia mengingatkan kita tentang perkara yang baik. Dan kita bila tengok dia, kita ingat benda yang baik. Kita malu nak buat salah depan dia, dia pun malu nak buat salah depan kita, kerana kita rasa sama-sama ada perasaan hormat kepada titah perintah Allah Azza wa Jalla. Ini tujuan kita. Dan kita ingin luaskan sahabat. Mungkin kita tak kenal antara satu sama lain. Bila kita kenal, kita tahu latar belakang dan kelebihan, dan kita akan nanti maka kita akan berkawan. Semua urusan kita berjalan dengan orang-orang yang baik. Ini salah satu kunci penting yang Nabi sebut, bagaimana nak mengislahkan diri. Sebab itu apabila ada orang, kita tahu, saya ringkaskan cerita 90 yang bunuh 99 orang, bila dia nak bertaubat, dia jumpa dengan satu orang kata dia tak ada bertaubat. Orang ini kemudian dia bunuh jadi 100 orang. Orang alim itu nasihatkan dia apa? Idhab ila ardin kada wa kada fa inna biha unasun ya'buduna Allah fa'budillah wa la tarji' ila ardin fa innaha ardus. Pergi ke bumi sekian-sekian, ibadatlah kepada Allah, kerana di sana ada orang yang beribadat kepada Allah Ta'ala. Join mereka, jangan balik patah balik kepada bumi kau, kerana dia bumi yang jahat. Maksudnya dalam bahasa kau, join orang baru. Kalau kita rasa kawan-kawan kita itu bagi kita pening sikit, kawan-kawan kita itu bagi kita kacau sikit, kita tak nak istiqamah dengan yang baik. Tapi kita nak kawan dengan semua orang, kita nak kawan dengan semua orang, tapi kita kena ada orang yang mengukuhkan pendirian kita. Ada masalah, kita kena musyawarah dengan dia. Walaupun dia jauh di Penang, di Pahang, dia pun Syekh, anda kita tahu gini-gini, dia akan bagi panduan yang betul. Dan kita tahu bidang-bidang kawan-kawan. Sebab kita tanya dia buat apa, kita tanya juga bidang dia. Mungkin satu hari dia manfaatkan kita bermanfaat kepada dia. Nabi kata bab janti, Nabi kata man istata'a an yanfa'a akhahu, man istata'a an yanfa'a akhahu falyanfa'. Siapa yang boleh memberi manfaat pada saudaranya, berilah manfaat, berilah manfaat. Ini tujuan perjalanan kita tu. Dan hari ini kita ada Fadilatul Syekh Ustaz Muhammad Khairat Anwar. Ini dia bekerja di IGN sebagai Chopling. Dia sebagai penasihat agama di IGN. Dan orang ada sijil ya. Cuma tak pasti tak tahu jawab tak. Dia kan ada. InsyaAllah mudah-mudah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Suri. Kita ada banyak masa juga. Ini baru pukul 3 kan. InsyaAllah dengan ada masa sehingga mungkin 3.45 setengah jam pulanglah kepada ceramah kita ni kan. Kita bagi ruang bagi untuk Ustaz Khairat Anwar untuk menyampaikan ceramah ni. Tak apa-apa. Allah. Duduklah. Ya. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Saya tak tahu nak cakap apa, sebab ada orang hebat-hebat di depan kita ni kan. Ustaz Yahya, Ustaz Asri, Imam kita Ustaz Jabbar. Hum akbaruna sinnan wa ilman. Mereka lebih besar dari sudut ilmu dan umurnya kan. Patutnya dia orang cakap, kita ke belakang. Sebelum itu saya nak umumkan saya ada tauliah. Saya ada tauliah Jawi, saya ada tauliah Jaiz, saya ada tauliah Perak. Banyak lah. Perlis satu lagi. Faham tak dia? Saya dapat tauliah sebab saya kerja AJN. Sebab penemu duga tu baru lepas bypass. Kalau tidak tak lepas. Tapi oleh kerana dia ahli majlis fatwa, dia baru lepas buat bypass tahun lepas. Oh, kerja AJN. Jadi sepanjang temu duga tu, tak temu duga pun dia cerita dia macam mana dia belah jantung dia. Itu je. Lepas dah bincang-bincang lama macam, oh saya rasa ustaz ada banyak kerja kot nak balik. Okeylah. Lepas dapat tauliah ni, janganlah menyebabkan orang duk gaduh-gaduh. Tu je saya dapat. Itu tentang itulah. Dalam kembara kita mengingatkan tentang Palestin. Tak semua kita mampu untuk memberikan jiwa raga kita ke sana. Tak semua kita mampu memberikan harta benda kita kat sana. Tetapi setiap kita mampu, dan setiap kita ada satu senjata, iaitu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak dah kita ingatkan. Kita tak mampu nak pergi berjihad kat sana. Mungkin kita pun takut kot kalau nak pergi jihad. Duit pun bukan banyak sangat duit yang kita ada. Mungkin nak bagi pun duk fikir, duk keluar dalam poket RM10 ni, sat lagi tak makan tengah hari pula. Jadi tak mampu juga sebagai orang kan. Tapi setiap kita mampu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beri pertolongan kepada Islam, beri pertolongan kepada orang-orang Islam, orang-orang yang berjihad di Palestin, dan kita mohon kepada Allah taala juga supaya Allah taala memberikan balasan ataupun menghancurkan Yahudi Zionis laknatullah. Mudah-mudahan Allah memberi kemenangan kepada umat Islam. Tetapi banyak kalilah juga kita menyatakan bukan kemenangan yang kita nak tunggu, bukan kemenangan yang kita bertanya bila kemenangan, tetapi bertanyalah kepada diri kita, apakah sumbangan kita kepada umat Islam di sana. Sebahagian kita buat usaha boikot tak? Walaupun sebahagian yang lagi, satu bahagian tak bersetuju usaha boikot. Tak apalah, mana-manalah nak boikot ke tak nak boikot ke, masing-masing ada pandangan masing-masing. Tapi yang kita nak fokus ialah orang yang memboikot itu, dia berfikir hak itulah usaha yang dia ada. Nak cara lain mungkin tak mampu, maka dia pun memilihlah satu mekanisme ke apa ke. Dan setelah pun buat kajian dan sebagainya, produk-produk ni memberikan sebahagiannya kepada Israel. Maka atas dasar itu, atas dasar kecintaan kepada Islam dan Muslimin, maka mereka pun mengambillah inisiatif untuk memboikot. Di satu pihak yang tidak mau boikot kan, kita tak perlulah untuk melemah-lemahkan semangat mereka. Tetapi sepatutnya kita bertanya, mereka ni adalah usaha boikot, tapi tanyalah kepada diri kita, mereka ada usaha, tapi usaha kita apa pula? Kadang-kadang sepatah haram doa pun dia tak pernah minta kepada Allah Ta'ala untuk rakyat Palestin, tapi dia pun boikot lah, apa benda lah. Nak boikot mesti dengan perintah kerajaan, sukatilah apa-apa pun kan. Tetapi setiap kita, poinnya ialah usaha kita walaupun sedikit. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kita menganggap benda yang ma'ruf walaupun kecil, kita pun menganggapnya ringan, kecil. Yang kita dengar bubuh dalam Facebook,
Apalah apa ni nak boikot? Apalah sangat sumbangan, apalah kesan daripada boikot? Tak apalah, kita bukan tanya kesan. Kalau tak ada kesan sekalipun, mana tahu, mudah-mudahan di sisi Allah Ta'ala, atas usaha itu, atas kecintaan mereka kepada Allah Ta'ala, mungkin Allah Ta'ala bagi ganjaran. Cuma yang duk mempersoalkan, kita ingat balik diri kita sendiri, apakah sumbangan kita tadi. Maka doa mesti kita mohon kepada Allah Ta'ala selalu. Dalam setiap solat kita, dalam setiap sujud kita, bagi kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya beri kemenangan kepada Islam. Itu satu. Yang kedua, oleh kerana kita bermusafir, untuk tazkirah saja, peringatan saja tentang ramai orang yang tahu dan ramai juga orang yang tak tahu tentang persoalan jamak dan qasar. Ringkas saja kan, benda yang simple. Tapi kadang-kadang ustaz pun tak faham jamak qasar. Kadang-kadang ustaz pun dia tak faham jamak qasar. Bila ustaz tak faham jamak qasar, maka masyarakat yang bawah apatah lagi. Maka semua pening kepala tentang jamak dan qasar. Sebenarnya bendanya simple saja, bendanya tak susah untuk difahami. Dalam masalah jamak dan qasar, maka benda yang paling pertama sekali ialah kita kena memisahkan antara dua entiti ni. Satu jamak, satu qasar. Jamak bubuh hujung sana, qasar bubuh hujung sana. Masalah kita dan ustaz-ustaz, tak semua ustaz lah kan, ustaz pun bila dia sebut bab jamak, dia kepala otak dia terus sekali qasar. Mesti gabung dua. Hak tu lah sampai mati pun dia tak akan faham tentang permasalahan jamak dan qasar. Jadi kalau kita buka kitab fiqh pun, bab itu berasingan. Babu jam'i bainas salatin, bab jamak di antara dua sembahyang. Habis. Dah habis tu bab qasar pula. Jadi dipisahkan. Maka bila dipisahkan dua, dan baru kita faham. Yang diberikan keistimewaan kepada orang yang musafir ialah qasar. Yang diberikan kepada dua-dua, orang musafir dan orang yang bermukim, kalau ada keperluan ada keperluan, maka dia boleh jamak. Hak tu bagi clear dulu. Dah clear yang itu, settle, tepuk tangan macam ni, habis. Jadi bab qasar ni habis, musafir saja. Macam kita, musafir saja. Adapun jamak itu pilihan. Siapa-siapa nak jamak boleh jamak, siapa-siapa tak nak jamak pun boleh. Tetapi qasar kita ambil sebab satu sedekah yang telah Allah berikan. Faqbalu sadaqatah, maka terimalah sedekah Allah Ta'ala tu. Yang kita ni, bila sembahyang yang penuh ni, kita malas. Malas nak buat 4, duk fikir 4 berat, 3 dan sebagainya lah. Yang biasanya 4 lah kan. Tapi bila dia musafir, dia tak nak pula ambil keringanan. Yang waktu dia mukim tadi tu, punya malas 4 rakaat ni. Tapi bila dia musafir, dah ringan, bagi 2, nak 4 pula. Tu tak cerdik kan? Jadi bila kita musafir, kita nak ringan dan kita nak yang senang, yang paling senang sekali. 2 lah. Tu tak payahlah kita bahas wajib ke tak, tapi kena buat 2 rakaat itu kita qasar. Senang. Jamak kepada yang bermukim, ada keperluan, semua kita tahu, doktor bedah ke apa benda ke, ataupun orang sakit. Ni kat AJM punya belambak yang tak faham. Dia sebelum dia masuk AJM, dia semayang, kaki semayang. Tapi bila dah masuk, ni Tok Imam ni masuk AJM tak semayang. Sebab nantilah qadha nanti lepas sihat. Nasib baik saya chaplain yang baik. Kalau tak, pakcik esok mati pakcik. Kadang-kadang buat lawak dengan kawan-kawan, KPI saya 1 bulan 30 orang mati, contoh lah. Saya terlawak kan. Jadi bila dia sakit, kita suruh dia jamak, tak mau, tak reti je. Itu sebab dia tak reti. Tapi bila kita dah terangkan, maka dia pun macam ni, senang saja. Samalah termasuk dalam bab taharah dan sebagainya. Orang sakit kita suruh ajar dia tayamum, tu pun tak mau, nak beli debu tayamum kan, buang duit saja kan. Orang boleh tepuk saja dia nak kena beli debu.
Itu pun belum pemahaman yang macam tepung tu. Mesti bila tepuk mesti bertebangan debu tu. Kan? Baru namanya tayamum. Kalau tak ada apa ni, makcik cleaner dah lap dah ustaz ni setiap hari. Memang dia lap setiap hari. Tak payah tengok lah. Kalau nak tahu ada debu ke apa, jilat kat dinding tu, tengok lidah kotor ke tak. Jadi nak bagi tahu ni simple dan senang. Masalah niat kita semua tak ada problem kan. Ada problem lagi masalah niat. Itu tak ada problem. Jadi bila nak jamak dan qasar, tak payah duk sibuk-sibuk nak hafal lapas niat tu. Jadi itu menyebabkan orang banyak ni yang tak buat jamak dan qasar sebab tidak hafal niat tu. Kita niat tidak payah hafal. Niat sembahyang saja kita pun dah pun berniat. Kita pergi konvoi daripada KL, ada siapa-siapa lapan niat dah? Tak ada. Alhamdulillah kita semua faham. Jadi kita tekankan bahawasanya agama Islam ialah agama yang senang, dan senangnya itu apabila kita merujuk kepada dalil, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ramai orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat kepada manhaj ini, maka kita yang telah dapat manhaj ini, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kalau kita lihat di luar sana, orang yang ialah mungkin ujian Allah tak bagi dia kepada manhaj Al-Quran dan Sunnah, maka kehidupannya susah, pengamalan agamanya susah. Tetapi orang yang telah pun beramal dengan Sunnah, maka Allah bagi lagi kelazatan dan kenikmatan dengan manhaj itu. Iaitu yang perlu kita syukuri dan perlu kita dakwahkan kepada orang lain. Dan kita ingatkan juga bahawasanya kita yang telah pun mendapat manhaj ini, itu sunnah salafi, yang orang sebut tak kira lah apa-apa pun, yang merujuk kepada Al-Quran dan sunnah ini, tugas kita pula mendakwahkannya kepada orang lain, sampaikan kepada orang lain. Kurangkan berdebat, kurang debat, tapi sampaikan sunnah. Para ulama salaf semua bila ditanya adakah kami perlu berdebat tentang masalah sunnah, maka semua mereka menyatakan tak perlu berdebat, tetapi sampaikan sunnah tu kepada mereka. Sampaikan, kurang berdebat. Hak debat ni ada time dan ada ruang yang tidak semua orang boleh masuk dalam bab tu. Tetapi semua kita ialah kewajipannya menyampaikan kepada orang apa yang telah pun kita dapat. Mudah-mudahan masuklah balighu anni walau ayah, sampaikanlah kepadaku walaupun satu ayat. Dapatlah juga apa yang Nabi sebut. Dekat ada satu program Drakam tak disebut Jabatan Agama mana tak. Jabatan Agama dia buat program, kemudian dia pun panggil ada satu mamat ni daripada Negeri Sembilan. Dia kata tentang pemahaman balighu anni walau ayah. Dia pun syarah lah bab tu. Ada seorang yang baru ditangkap sebab ceramah tak ada tauliah. Kemudian nak samban pula kerajaan Negeri Sembilan. Maka saya dipanggil, kata dia lah. Dia dipanggil untuk menjawab ni hujah-hujah yang telah pun dibentangkan. Kenapa tidak boleh berceramah tanpa tauliah? Dalilnya balighu anni walau ayah. Hadis ni kena faham macam ni, dia kata. Kita tidak menolak hadis ni, dia kata. Balighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Maka macam puak tabligh lah. Buka kita hadis, baca hadis, dah tutup. Itulah balighu anni walau ayah. Tapi kalau hang nak ceramah, hang nak syarah hadis tu, kami tak bagi. Itu maksud dia balighu anni walau ayah. Teruk benar faham begitu kan. Sekali kata literalis marah pula dah. Balighu anni walau, sampaikan dari walaupun satu ayat. Maksudnya apa yang kita ada dan kita dapat daripada sunnah Nabi itu, sampaikanlah kepadanya. Bukan makna satu ayat tu hak mesti satu ayat. Tapi kalau dah hak satu ayat dah memang kita dapat yang itu dan kita faham, hak itulah yang kita sampaikan kepada orang. Kalau tak faham, jangan sampai nanti berdosa. Kan? Balighu anni walau ayah, satu ayat ni kita dapat ni tapi tak faham. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Satu ayat dapat. Aku sampaikan ayat ni.
Kalau hang sampaikan ayat itu saja, nanti orang tanya apa makna dia, aku pun tak tahu. Itu baik tak payah sampai. Jadi bila kita sampaikan tu, mesti kita nak syarah ataupun nak bagi penerangan kepada orang. Jadi mudah-mudahan kita ambil ataupun kita sampaikan kepada orang tentang sunnah Nabi SAW dan kurangkan berdebat, kerana al-jidal wal mira', kerana banyak berdebat dan berdebat itu yuqassil qulub, mengeraskan hati. Berdebat itu mengeraskan hati. Kenapa mengeraskan hati? Sebab masing-masing A dan B nak mempertahankan hujah dia. Dah ada dah pun jawapan dia dah. Maka dia berdebat itu hanya datang nak mempertahankan dia punya pendirian saja. Sebab itu bila dia debat, orang ni berdebat, dia pertahankan dia punya hujah, dia pertahankan penuh hujah, kadang-kadang orang yang tidak bersih hatinya maka akan kotor dengan perasaan riak, ujub dan sebagainya. Jadi itu dikurangkan, tetapi hanya kita sampaikan orang tentang sunnah Nabi SAW. Dan nak sampaikan itu mesti ada ilmu. Hak itulah yang tadi pun dah disebutkan, mengaji, belajar sedikit demi sedikit. Kita bukan suruh mengaji habis semua satu kitab dalam seminggu, 2 minggu, tak. Mengaji itu pelan-pelan, kerana tempohnya itu panjang. Kita pun masih belajar lagi, lama, sampai mati kita belajar. Mungkin pada hari ini kita tak tahu, akan datang baru kita tahu. Ataupun mungkin ilmu pada hari ini yang kita faham macam ini, mungkin pula pada tahun depan kita, Allah Ta'ala kurniakan lagi ilmu yang baru, maka kita boleh berubah pula daripada pandangan lama itu kepada pandangan baru. Itu semua ialah sebab menuntut ilmu, mengaji ilmu. Dan mesti niatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu dia menuntut ilmu kerana Allah dan ingin membuang kejahilan daripada dirinya dan ingin membuang kejahilan dalam masyarakat. Itu niat dalam menuntut ilmu. Bukan menuntut ilmu liyujadila bihi sufaha, untuk berdebat-debat dengan orang jahil, untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama. Hak tu semua neraka. Tetapi menuntut ilmu dengan niat ikhlas supaya Allah Ta'ala bagi kita ilmu dan hilangkan kejahilan, dan kita dengan ilmu itu kita nakkan masyarakat kita juga hilang kejahilan itu, dan dengan itu barulah masyarakat kita akan elok, masyarakat kita akan bagus. Tetapi kalau sekiranya kita tak buat kerja ini, maka sampai bila-bila pun dakwah sunnah itu tidak akan sampai kepada orang ramai. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup sekadar itu kot. Terima kasih. Lagi masih? Ustaz Asri pula. Kita boleh tu kita berhati. Tidur. Tak ada kata ngantuk. Saya pun tak tidur. Terima kasih Ustaz Khairul. 20 minit je lah. Tapi tak apalah, kita ada banyak masa sampai sebenarnya 4:30 jadual Al-Qayyim. Tak tahu. Berapa? 4:30. Tak apa, kita boleh lagi kita ada makan lagi, kita boleh berehat lagi. Mungkin 4 pula, mungkin 4. InsyaAllah. So jadi sebelum kita ni pun dah sampai ke penghujung acara, jadi sebelum kita menjamu selera tu, saya nak mempersilakan Datuk Pengerusi kita menyampaikan cenderamata kepada Bapak Asri yang mewakili Al-Qayyim. Dipersilakan. Daripada kita. Terbayang kembali kenangan lama.
masa-masa indah kita berdua, tak dapat melupakan peristiwa itu. Di malam yang gelap penuh syahdu, kini semua telah tiada, tinggal sekeping hati yang gersang. Sanggup kau biarkan diriku bersama semua. Oh. Ini semua telah tiada, tinggal sekeping hati yang gersang. Sanggup kau biarkan diriku bersama semua memori luka. Kini semua telah tiada, tinggal sekeping hati yang gersang. Sanggup kau biarkan diriku bersama semua memori luka. Oh, memori